warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Syari yang dikasihi seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan haji, hajah, tuan-tuan perempuan, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadirat Allah pada malam ini dengan izinnya juga dapat kita bersama-sama untuk menyambung bacaan kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini asalnya disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang pakar dalam bidang hadis. Kemudian disyarah oleh Syekh Ibnu Umar Al-Jawi Al-Banjani, seorang ulama Nusantara daripada Jawa Barat. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu seperti yang ada di tangan kita oleh Al-Fadhil Ustaz Masruhan Kiai Khatib Al-Hafiz. Dan kitab ini banyak menyentuh persoalan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Muka surat 13, nasihat yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Diriwayatkan daripada Syekh Al-A'mashi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, man kana ra'su malihi taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhi dini wa man kana ra'su malihi dunya kallatil ulsunu an wasfi khusrani dini. Barang siapa yang modal pokoknya adalah takwa, ra'su malihi taqwa, maka lidah-lidah, alsun ni jamak bagi lisan, alsun, lidah-lidah menjadi kelu untuk menyifati ribh dini, keuntungan agamanya. Ribh ni keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang modal pokoknya dunia, maka lidah juga tidak mampu menjumlah, mengira khusran, kerugian agamanya. Tadi untung, hak ni rugi pula. Kerugian agamanya. Baik, huraian. Orang yang berpegang teguh pada prinsip ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi sebarang perbuatan derhaka, dan juga segala perbuatannya berasaskan panduan syariat, maka akan memperolehi kebijakan. Bukan kebijakan tu, kebajikan atau kebaikan yang tiada terhingga banyaknya. Sedangkan orang yang bercanggah dengan sebarang hukum yang berselisih dengan syariat,
maka akan memperolehi kerugian yang banyak sehingga sukar untuk mengira bilangan dosa dan kesalahannya. Okey. Pendek je dia punya huraian tu, agak ringkas. Ya. Baik, kita cuba dalami lagi kata-kata daripada seorang ulama hebat, Syekh Al-A'mashi, ya, rahimahullahu ta'ala. Apa yang nak disampaikan tuan-tuan? Ya. Barang siapa di antara kita, khususnya orang Islam lah, ya, bila dia menjalani kehidupan di dunia ini berasaskan takwa, dia buat apa pun semua jadi pahala. Itu maksud dia. Sehingga pahala tu terlalu banyak, seolah-olah seakan-akan tak mampu nak dihitung. Wasfi ribhi dinih, lidah menjadi kelu untuk nak mengira keuntungan agama, keuntungan dengan mendapat pahala yang begitu banyak. Sampai lidah tak mampu nak mengira. Dia jadi jutawan lah, jutawan pahala. Apabila asas, ya, kehidupannya adalah bersendikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sebut takwa, kita pun dah hafal dah tuan-tuan. Tiap-tiap hari Jumaat Tok Khatib pesan ittaqullah, ittaqullah, ya, dengan menjunjung tinggi perintah Allah, benda yang Allah suruh kita buat sebaik mungkin, dan dalam masa yang sama menjauhi sebarang perbuatan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Baik, contoh. Bekerja, seseorang itu bekerja dengan jawatan, dengan bidang profesion yang pelbagai, sama ada sektor kerajaan, sektor swasta, kerja sendiri, meniaga. Dalam dia bekerja tu, dia terapkan ketakwaan. Maka kerjanya jadi ibadah, ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja 8 jam, 8 jam tu jadi lubuk pahala. Daripada pukul 8 pagi misalnya, 9 pagi sampailah ke petang. Apa dia takwa? Benda-benda asas dia jagalah, sembahyang tak tinggal, jaga aurat, jaga pergaulan, jangan menipu, jangan culas, buat kerja sebaik mungkin. Dia jaga benda-benda yang akhirnya membawa kepada takwa, maka insya-Allah kallatil ulsunu an wasfi ribhi dini. Dia bersukan, ada takwa dalam sukan. Insya-Allah sukan dia, riadah dia, peluh-peluh yang keluar daripada tubuh dia, semua akan jadi pahala. Apa sahaja aktiviti yang kita lakukan, insya-Allah kalau ada takwa, selesai masalah. Itu maksud yang hendak disampaikan oleh Syekh Al-A'mashi. Jadi nak pahala ni tuan-tuan, jangan kita faham masuk masjid je boleh pahala dengan niat iktikaf. Kita sembahyang takbir Allahu Akbar sampai salam, berapa minit sangat? 5 minit, 10 minit. Sedangkan kehidupan kita, setiap langkah kita, setiap aktiviti kita, setiap kerja buat kita, semua boleh jadi pahala. Ya. Kita bermesra suami isteri dalam rumah tangga, ya. Kita didik anak-anak dengan asas-asas agama, kita berukhuwah dengan jiran, kita buat kerja kebajikan. Banyaklah tuan-tuan, ya. Tapi yang penting takwa. Yang penting takwa. Baik. Ya, sehari dua hari ni tuan-tuan hangat satu isu berkenaan seorang pelakon perempuan, ya, yang dikatakan melakonkan satu babak panas lah, sedangkan dia isteri orang.
Tapi dia jawab, saya tak kisah untuk melakonkan adegan-adegan panas ataupun adegan-adegan ranjang sekiranya itu memang mendapat permintaan daripada peminat. Apatah lagi dia sebagai pelakon bersifat profesional, pengarah nak macam tu, kita hanya menjayakan sahaja. Ini maknanya tak ada takwa. Bukan salah berlakon, bukan salah buat drama, buat filem tu, tapi jangan langgar batas-batas takwa. Kita hamba Allah, bukan hamba pengarah filem tu. Ya. Bila pengarah filem suruh dandan on the spot, dia taat, dia ikut, dia akur dengan kehendak pengarah filem. Tapi Allah suruh jaga adab, suruh jaga aurat, suruh jaga pergaulan, tambah lagi atas nama isteri orang, hak tu dia tak ikut pula. Ini yang nak kata pentingnya takwa dalam segenap bidang kehidupan kita. Begitu sebaliknya. Sebaliknya dia kata, sedangkan orang yang bercanggah dengan sebarang hukum, ya, atau bahasa mudahnya tuan-tuan, seseorang yang hidup ni dia tak merujuk, tak berpandukan hukum hakam, suka hati dia nak buat apa, sehingga berselisih dengan syariat. Apa sahaja yang dia buat semua menyalahi syariat. Halal haram, dosa pahala dia tak peduli. Apa nak jadi ke akhirat, apa nak jadi dalam kubur, semua dia tak ambil tahu. Maka orang yang macam ni, na'udzubillah min zalik, akan memperolehi kerugian yang banyak. Setiap langkah dia penuh dengan kerugian, sehingga sukar untuk mengira bilangan dosa dan kesalahannya. Sehingga sukar untuk mengira bilangan dosa dan kesalahannya. Kalau takwa, sukar nak bilang pahala. Tapi kalau seseorang itu hidup tanpa takwa, ataupun disebut oleh Syekh Al-A'mashi ni, dia kata apa tadi? Ra'su malihid dunia. Dia hidup ni matlamat utama dia dunia saja. Dunia untuk dunia, segala-gala dunia. Maka sukar untuk memperolehi pahala. Sebaliknya, dia hanya mengaut kerugian. Masuk dalam akaun akhirat dia saham-saham dosa, yang begitu banyak. Na'udzubillah min zalik. Justru itu tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kita usaha hidup di dunia ni, apa sahaja yang kita buat, kita tukarkan kepada pahala. Itu orang yang cerdik lah, orang yang bijak. Contoh tuan-tuan ada harta kan, ada harta, tukarkan harta tu kepada pahala. Maka disitulah kita pun infak, kita wakaf, kita sedekah, kita selesaikan urusan rumah tangga, bayar yuran sekolah anak, beli tu beli ini. Maka insya-Allah harta kita akan berubah menjadi pahala. Begitu juga tenaga kita, pengalaman kita, buah fikiran kita, ilmu, apa sahaja yang kita ada, tukarkan kepada pahala. Macam mana nak dapat pahala? Suis utamanya adalah takwa. Man kana ra'su malihi taqwa. Apa dia takwa? Nak buat sesuatu, fikir dulu. Halal haram, dosa pahala, Allah redha ke tak redha, Nabi suka ke tak suka. Boleh fikir macam tu, insya-Allah kita akan menjurus ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai. Seterusnya tuan-tuan para hadirin, nasihat yang ke-9 daripada Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, lianna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri wa zalata sayyidina Adam kana asluha minasyahwah. Setiap maksiat yang timbul daripada syahwat,
masih dapat diharapkan keampunan. Tetapi setiap kederhakaan ataupun maksiat yang timbul dari sifat sombong tidak dapat diharapkan ampunannya, kerana kederhakaan iblis itu berpunca dari kesombongan, sedangkan kesalahan Nabi Adam alaihissalam berpunca dari syahwat. Baik, ini kata-kata nasihat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Sikit je kat situ. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala adalah guru kepada Imam Malik. Bukan anak murid, guru. Imam Malik ni kita semua maklumlah imam mazhab, ya, bahkan guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta. Paling ranking Imam Abu Hanifah, lepas tu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi Sufyan ni guru kepada Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik pun dah hebat, gurunya masya-Allah tabarakallah. Ya. Satu ketika dahulu memang ada mazhab, namanya mazhab Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi mazhab tu dia semakin pupuslah kita kata. Yang kekal 4 tu hak besar. Maksud asar di atas ialah, maksud kata-kata Sufyan ni ialah setiap maksiat yang timbul dari keinginan nafsu, iaitu keinginan untuk berbuat sesuatu, maka masih ada harapan untuk diampuni. Sebaliknya, setiap maksiat yang timbul kerana dorongan suatu kesombongan, maka tidak ada harapan untuk diampuni. Apa hujah Syekh Sufyan? Apa hujah dia? Dia kata, ini kerana maksiat yang dilakukan dari kesombongan berasal dari iblis. Dia menganggap dirinya lebih baik dari junjungan kita Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan kesalahan junjungan kita Nabi Adam alaihissalam berasal dari keinginan atau nafsu, iaitu keinginan baginda alaihissalam untuk memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Baik, bahasa mudahnya macam mana tuan-tuan? Untuk kita fahami kata-kata Sufyan Ats-Tsauri ni. Beliau nak bagi tahu pada kita, dosa ni berpunca dari 2 sebab. Dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita sendiri, puncanya 2. Ada orang buat dosa atas desakan nafsu. Ada orang buat dosa kerana sifat sombong dia. Tu maksud. Siapa-siapa yang buat dosa kerana kalah dengan gelora nafsu dia, insya-Allah kata Syekh Sufyan, masih ada harapan untuk dapat pengampunan daripada Allah. Tetapi mana-mana orang yang melakukan dosa kerana sombong, yang ni payah. Dia kata la yurja ghufranuha, mustahil ataupun agak sukar untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, contoh. Kena bagi contoh supaya lebih jelas lagi, ya. Katalah seseorang ni dia minum arak, main judi dan seumpamalah buat benda dosa. Tapi dalam keadaan dia mengaku dan menerima bahawa minum arak ni memang salah. Dia terima hukum tu. Dan dia pun tahu perbuatan dia berdosa. Kalau mati nanti jenuh. Dia sedar, dia ada kesedaran tu. Itu contoh orang buat dosa kerana nafsu dia.
Ya. Dia mengaku hukum minum arak dalam Islam sememangnya haram lagi berdosa besar. Cuma dah nafsu dia macam tu. Dia tak dapat nak kawal gelora nafsu dia. Berbanding kalau ada orang yang lain, seseorang yang lain dia minum arak, dia main judi dengan sifat sombong. Maksudnya dia menafikan. Dia menafi, dia mempertikai apa haram-haram, tak ada haram-haram, ngarut je. Ini kita dah zaman moden, bukan hidup zaman Pak Kadu. Nak cerita haram-haram, kolotlah. Dia keluar statement-statement yang menghina, yang mempertikai. Itu tanda sombong. Sebab tu sombong ni tuan-tuan, Nabi sendiri pernah menjelaskan dalam sebuah hadis apa makna sombong, iaitu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong ialah menolak kebenaran. Dia tolak. Ya. Bila agama kata benda tu haram, dia tolak. Dia kata tak ada haram-haram, tak ada. Dia menolak. Lepas tu dia merendah-rendahkan, wa ghamtun nas. Dia mempelekeh. Seperti mana iblis, pertama dia menolak arahan Allah. Dia tolak. Arahan Allah apa? Suruh memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tak mau. Dia tolak. Dia lawan, dia bangkang. Kemudian dia merendah-rendahkan Nabi Adam. Nabi Adam siapa? Dicipta daripada tanah, aku daripada api. Kalau ada dua tu, itulah sombong. Menolak kebenaran dan merendah-rendahkan manusia lain. Tetapi ketika Allah mengarahkan Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, jangan kamu dekati pokok ini. Dengan kata lain, jangan makan buah tu. Nabi Adam akur, ya. Dia tak pernah kata, suka hatilah aku nak makan ke tak nak makan. Sibuk, laranglah, apalah. Kita tak dengar Nabi Adam cakap macam tu. Maknanya dia akur, dia terima, ya. Iya. Tapi akhirnya manusia, ya, Allah bekalkan kita nafsu. Nafsu ni berkeinginan. Akhirnya terjebak. Jadi orang yang buat dosa, sekali lagi, kerana nafsu, dia tak petikai hukum tu. Dia tak petikai. Bahkan dia tahu apa yang dia buat tu salah. Samalah macam kita pernah dengar, kalau ada orang perempuan, dia tak pakai tudung. Lepas tu dia kata, tolong doakan saya suatu hari nanti supaya saya berhijab, dia kata. Doakan saya supaya suatu hari nanti saya menutup aurat, berhijab. Maksudnya memang dia tahu menutup aurat tu wajib. Cuma nafsu dia masa tu je, ya, agak berat nak memikul perintah Allah tu. Tapi dia tak lawan, dia tak protes, dia tak memandang buruk ataupun mencerca hukum-hukum Allah. Tetap berdosa, tapi ada peluang dan harapan untuk diampuni oleh Allah selagi dia menerima hukum Allah. Kalau hak jenis sombong, itu yang payah. Payah. Dia melawan. Okey. Jika kita fikirkan dengan saksama, sememangnya tiada maksiat yang lebih berbahaya berbanding dengan takabur ataupun sombong. Iblis dilaknat selama-lamanya kerana sombong dan angkuh. Dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam AS kerana dicipta daripada api. Sedangkan Nabi Adam AS hanya makhluk Allah yang dicipta dari tanah. Pada pendapat Iblis, api jauh lebih baik dan lebih mulia berbanding dengan tanah. Ekoran daripada kesombongan itu, lahirlah kederhakaan Iblis dengan berani menentang perintah Allah, enggan bersujud kepada Nabi Adam. Keengganan Iblis melaksanakan titah Allah untuk bersujud kepada Adam AS dirakam menerusi ayat seperti mana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah menghalangmu, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkanmu? Iblis jawab,
aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan, jadikan daku dari api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Ini cerita yang kita semua dah hafal dah. Ya, Allah rakam antaranya dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ya, ayat 12. Baik. Jadi bahaya ya. Bahaya atau bahana sifat sombong ni. Itulah punca menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walhal ya, dia asalnya adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidupnya beribadah, tetapi dengan penyakit hati yang nama sombong ni habis ranap, musnah segala kebaikan yang pernah dia buat. Lebih lanjut, ekoran kesombongan yang melahirkan sikap berani menentang titah Allah Subhanahu Wa Taala bererti iblis telah derhaka besar kepada Tuhan. Lahirlah sifat busuk iaitu dengki hati. Beranak pinak pula tuan-tuan, daripada sombong ni lahir pula dengki, hasad yang memusnahkan seluruh kebaikan. Ayat 16 dan 17 pada surah yang sama, surah A'raf tadi, menjelaskan perkara ini. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, muka surat 15 dah. Oleh kerana engkau wahai Tuhanku menyebabkan daku tersesat. Tengok ayat iblis ya. Ayat pun kalau kita kata ayat kurang ajar lah. Ayat biadab. Dia tak salahkan diri dia. Oleh kerana engkau ya Allah menyebabkan aku tersesat. Jadi salah Tuhan pula, bukan salah dia. Dia orang sombong macam tu lah. Ya, dia tak letakkan kesalahan pada diri dia, semua orang. Sebab dia rasa dia betul, dia segala-galanya. Itu bahaya tu. Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka. Mereka ni siapa? Anak cucu Adam lah, termasuk kita semua. Ini dia bersumpah. Satu, aku janji di hadapan Allah, aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, serta dari belakang mereka, dari kanan mereka, serta dari kiri mereka. Dan akhirnya engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini dendam kesumat yang memang real. Ya, bukan dendam 7 keturunan dah tuan-tuan. Ini sampai kiamat punya dendam. Ya. Iblis bertekad memastikan supaya anak cucu Nabi Adam tidak menempuh jalan yang lurus. Jalan lurus ni jalan Islam lah. Dia akan pastikan kita ni terpesong, tersasar, atau bahasanya sesat, yang akhirnya bersama-sama dia duduk dalam azab neraka Allah. Kalau tengok ayat ni memang dahsyat lah tuan-tuan. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, maknanya segenap penjuru. Ya. Dia akan pastikan 24 jam tanpa jemu-jemu, ya, untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam, kita semualah. Sebab tu saya teringat ada satu hadis tu tuan-tuan. Ketika iblis berkata seperti yang kita baca ni, ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu Adam. Ya. Aku akan buat sepenuh tenaga lah. Tak jemu-jemu. Maka Allah jawab, wahai iblis, aku juga takkan jemu-jemu mengampuni anak Adam selagi mereka mahu bertaubat. Kalau kamu tak jemu-jemu menyesatkan mereka, memesongkan mereka, aku ni, kata Allah, takkan jemu-jemu mengampuni dosa mereka. Tu dia. Sesungguhnya
kerana iblis telah dilaknat Allah ekoran penentangannya kepada Tuhan dengan pengusiran dan penghalauan dirinya dari syurga, maka lahirlah perasaan hasad kepada Nabi Adam alaihissalam yang masih tetap duduk di dalam syurga. Kerana itu ia iblis meminta kebenaran kepada Allah untuk menyesatkan dan memusnahkan anak cucu Adam. Okey, baik. Jadi jelas sekali lagi kita tegaskan tuan-tuan bahawa dosa itu berpunca daripada dua sebab. Ya. Ada orang buat dosa kerana nafsu. Kalau ditanya macam mana buat dosa kerana nafsu, dia buat dosa dalam keadaan dia sedar dia buat dosa. Dia terima, dia mengaku yang dia buat tu salah. Ya. Satu lagi buat dosa atas sifat sombong. Yang mana mereka ini menolak, mereka ini mencerca, mereka ini mempermain-mainkan hukum Allah. Yang ni bahaya. Kalau dari sudut hukum lah, kalau kita bicara hukum, orang yang buat dosa atas dasar sombong ni silap hari bulan boleh jatuh kufur. Boleh jatuh kufur, rosak iman, rosak akidah. Sebab dia mempertikai hukum Allah. Yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Ya? Orang yang buat dosa kerana nafsu, dia masih Islam, cuma berdosa besar. Tapi dia masih Islam, masih dianggap ada iman. Iman tu tak mana dia mengaku yang dia buat tu salah. Itu iman lah tu. Walaupun yang sebaiknya dah tahu salah, jangan buat. Kan? Tapi manusia ni maklumlah dah ada nafsu. Dia tak dapat nak handle, tu panggil nafsu nafsu ammarah tu. Cuma dari sudut i'tiqad dia masih jaga. Yang ni memang salah, yang aku buat ni salah. Lepas tu dia pun tak bangga dengan dosa yang dia buat, dan dia tak ada kempen supaya orang lain pun jom buat sama-sama, tak ada. Ya. Okey. Jelas. Ya. Seterusnya nasihat yang ke-10. Baik, sebelum tu sekiranya tuan-tuan ada persoalan, silakan. Kalau ada lah. Dua tajuk yang kita dah baca tadi ni. Pertama tadi daripada Syekh Al-A'mashi berkenaan dengan untungnya orang yang hidup dalam keadaan takwa, buat apa pun jadi pahala, dan betapa ruginya orang yang hidup semata-mata matlamat dia dunia. Tak dapat apa, rugi. Kemudian Syekh Sufyan Al-Thawri pula memberi satu pencerahan yang saya kira sangat baik, berkenaan punca dosa. Ada yang daripada syahwat, ada yang daripada kibrin. Kibrin ni sifat sombong. Baik, tak ada apa boleh kita teruskan. Nasihat yang ke-10. Jadi kitab ni tebal tuan-tuan. Saya cuba baca laju sikit lah. Nak datang pun sekali-sekala je boleh turun. Kalau tebal macam ni tak tahu bila nak habis. Selalunya kita habis dulu kot sebelum kitab ni habis. Kita padam dulu. Tapi tak apalah. Yang penting duduk dalam majlis ilmu. Sebahagian daripada ahli zuhud berkata, tak disebut nama umum, ahli zuhud. Kata apa? Man aznaba zamban wa huwa yadhaku fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhaku. Okey. Dia masih berkait lah. Tadi cerita pasal dosa, hak ni pun masih lagi berkenaan dosa. Barang siapa berbuat dosa sambil ketawa,
Waw tu waw haliyah. Dia buat tu dalam hal keadaan ketawa. Yadhaku. Yadhaku ni ketawa. Sebab tu ada apa ni, riwayat menyebut Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim kan, melalui isterinya Siti Sarah, Allah kurniakan Nabi Ishaq. Ishaq tu kalau bahasa Arab yadhaq. Yadhaq ketawa. Kenapa bubuh nama anak ketawa? Sebab Siti Sarah merasakan macam tak logik boleh dapat anak dalam usia yang sudah tua, tiba-tiba dapat. Ketawa, bukanlah ketawa lara ni, bukan ketawa bukan-bukan ni, ketawa syukur lah, rasa macam wow, seronok seronok yang bersulam merasa syukur kepada Allah. Itu yadhaq, ya, gembira syukur. Barang siapa berbuat dosa sambil ketawa, maka Allah akan mencampakkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Ya beki, ya. Menangis, baka ya beki, bukaan. Ini fi'il mudhari'. Dan barang siapa menangis ketika berbuat taat, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan ketawa. Okey. Baik. Huraian dia. Ahli zuhud. Ini dipetik daripada kata-kata ahli zuhud. Jadi ahli zuhud ni ramailah, tak dikhususkan siapa orangnya. Kita pun tak tahu. Cuma ahli zuhud tu, apa takrif ahli zuhud? Iaitu orang-orang yang tidak mempedulikan dunia. Tu. Siapa ahli zuhud? Orang-orang yang tidak mempedulikan dunia. Baik. Kalau nak guna bahasa yang lebih senang faham, terutama untuk kita orang awam ni tuan-tuan, ahli zuhud ialah mereka yang tidak membesarkan dunia. Apa lagi? Kita cari bahasa yang senang-senang. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak tertipu dengan gemerlapan dunia. Dan mereka ni pula, ahli zuhud ni, mengambil dunia itu sekadar keperluan dalam keadaan yang sederhana. Mengambil sekadar lepas untuk keperluan, itu pun diambil dalam keadaan sederhana. Okey, tak apalah tu. Maksud asar atau kenyataan di atas adalah barang siapa berbuat suatu dosa dengan ketawa, yakni menanggung dosa dengan perasaan gembira atas dosanya, bahkan dengan maksiat yang dilakukan, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan ia menangis. Na'udzubillah min zalik. Ya. Semestinya, sepatutnya, kalau bahasa kitab lama, sayugia, sepatutnya dia bersedih dan beristighfar kepada Allah agar diampuni dosanya. Itu baru betul. Ya. Jadi dia dah buat dua jenayah situ tuan-tuan ya. Satu, dia buat dosa. Lepas tu dia ketawa. Ketawa ni maksudnya dia bangga dengan dosa dia. Ni ada macam penyakit sombong tadi kot tuan-tuan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mana ada manusia yang tak buat dosa,
Tambah-tambah kita bukan malaikat, bukan rasul yang bersifat maksum. Mesti ada salah silap, mesti ada khilaf, mesti ada yang terbabas, terlanjur. Tapi sikap orang beriman bila buat dosa, dia rasa bersalah, rasa takut, hati jadi tak tenteram. Betul lah tu. Ini tak, dia bangga, dia senyum, dia ketawa, dia seronok. Kalau zaman moden ni tuan-tuan, dia boleh share pula kat media sosial. Allah, lagi berat lah. Lepas tu kadang-kadang macam ada unsur-unsur kempen pula, ajak orang lain pun jom. Na'udzubillah. Ya. Kita kata tak apalah, ketawalah sepuasnya. Nanti di akhirat baru kamu tahu langit tinggi rendah. Kat dunia ni bolehlah macam-macam kamu buat. Bahkan kalau ada orang nasihat, dikecamnya, dikutuknya. Alah, bajak alim, alah macam syurga bapak kau punya. Macam-macam lah keluar ayat kan. Jadi semestinya kalau buat dosa, sedih dan segera beristighfar kepada Allah agar diampuni dosanya. Itu sifat orang beriman. Orang beriman ni dikatakan bila dia buat dosa, dia melihat seolah-olah ada satu batu besar yang nak hempak kepala dia. Dia takut. Sedangkan orang munafik ataupun orang yang hatinya dah keras, dia buat dosa, dia hanya lihat seperti lalat yang hinggap di hidung dia je. Dia tepih-tepih gitu, maksudnya alah tak ada apa. Itu yang kita sebut tadi, dua kali jenayah. Satu, dosa yang dia buat, kemudian dia berbangga dengan dosa. Ataupun dia tak rasa yang tu dosa. Dah mati dah dia punya sensitivity dia. Ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Dan barang siapa yang taat sambil menangis, yakni takut kepada Allah, lalu menjunjung tinggi perintah Allah, maka dia akan masuk syurga dengan penuh kegembiraan. Dia jadi terbalik. Siapa kat dunia ni ketawa, bangga, bongkak, sombong dengan dosa, siap di akhirat nanti menangislah kamu, dihumban ke dalam azab api neraka. Tetapi siapa yang kat dunia ni menangis, takut kepada Allah, bila dia takut, dia buat ibadah, dia taat, maka dia akan masuk syurga dengan penuh kegembiraan. Orang seperti ini sekaligus telah memiliki dua kebaikan. Tadi dua jenayah, ini dua pula kebaikan. Kebaikan taat itu sendiri, alhamdulillah, dan kebaikan penyesalan terhadap dosa yang telah dia lakukan. Tu Masya Allah. Jadi memang kita tak nafi tuan-tuan, air mata yang jatuh mengalir kerana takutkan Allah, air mata tu sangat bernilai, sangat berharga. Dia boleh jadi benteng daripada azab api neraka Allah. Kita seumur hidup sekali dapat alirkan air mata, menitih kerana takut ke Allah, itu dah kira besar dah. Paling common lah orang katakan, paling tidak seumur hidup sekali kita duduk bermuhasabah, menung, memikirkan dosa kita yang banyak, lalu mengalir air mata, takut mengenangkan apa nasib kita nanti selepas mati kan, dalam kubur, di padang mahsyar, di akhirat. Air mata tu Masya Allah. Arwah Pak Sumit, Arif Billah yang satu ketika selalu disebut-sebut namanya Pak Sumit ni, dia kata apa? Siapa-siapa yang air matanya jatuh kerana takut pada Allah, mengenang dosa ke apa saja, air mata tu ambil cepat-cepat, lumurkan satu badan, dia kata. Itu petua dia lah. Air mata tu ambil daripada atas tu, lumur. Supaya air mata tu menjadi bukti di hadapan Allah nanti, ya Allah, aku pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Bukan menangis tengok drama je, bukan menangis sebab pasukan bola kita kalah je, bukan menangis hai dunia ni. Menangis hai dunia ni kecil je tuan-tuan. Benda paling mahal ni menangis kerana Allah, takut Allah.
Ya, menangis kerana mengenang dosa kita ni, ya Allah banyak sungguh. Itu. Okey, baik. Jadi begitulah tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sidang Jumaat. Ya, barang siapa melakukan dosa dalam keadaan ketawa, itu hanya di dunia lah ketawa. Di akhirat nanti azab seazab-azabnya. Ya. Dan siapa yang menangis di dunia ini kerana takut kepada Allah, dan dengan asbab dia takut itu, dia usaha jadi hamba-Nya yang taat, insya-Allah tak rugi sikit pun, kerana di akhirat nanti akan berkesudahan dengan kegembiraan. Ya. Allah rezekikan, masukkan ke dalam syurga. Macam kita baca dalam surah Al-Fajr itulah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita nak dengar nanti tu. Nak dengar ayat tu, masuklah kamu ke dalam syurga. Habis. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin. Begitulah 3 tajuk, 3 nasihat yang dapat kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan yang dah faham bertambah-tambah faham, boleh sampai-sampaikan kepada ahli keluarga, kawan-kawan. Yang terlupa kita ulang-ulang bagi lekat, bagi hadam, insya-Allah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika